mempunyai tanda-tanda yang mereka ini diganggu. Dan makhluk halus itu juga akan berada di tempat-tempat seperti mana tasik, seperti mana laut dan sebagainya. Jadi mandi bunga itu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan ulama mengharus. Batu orang yang kena tangkau angin, biasanya dia akan berpusat di otak. Kadang bersyarat mana ni apa? Jin yang nak bantu kita itu dia bagi syarat-syarat tertentu. Tengok jin, perkataan jin, anun, tersebut tak nampak. Pada hari ini kita akan cuba didedahkan dengan beberapa garis panduan yang dibenarkan oleh agama untuk kita mengesan makhluk halus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur pada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah, pada hari ini kita dapat bertemu. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan panduan untuk kita mengesan makhluk halus di dalam tubuh badan kita, dan juga panduan untuk kita mengesan makhluk halus yang berada di persekitaran kita. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, makhluk halus adalah merupakan satu makhluk ciptaan Tuhan yang wujud dan pasti berada bersama dengan kita. Cuma kewujudan makhluk halus ini kita tidak dapat mengesan dengan mata kasar kita. Oleh yang demikian, Islam meletakkan garis panduan supaya kita tidak terbabas apabila kita cuba mengesan makhluk halus yang berada di dalam tubuh badan kita. Maka pada hari ini kita akan cuba didedahkan dengan beberapa garis panduan yang dibenarkan oleh agama untuk kita mengesan makhluk halus di dalam tubuh badan kita. Di antara kaedah untuk kita mengesan makhluk halus di dalam tubuh badan kita, ada beberapa kaedah secara umum sahaja yang akan saya bicarakan pada hari ini. Yang pertamanya kaedahnya iaitu daripada sudut mimpi. Yang pertamanya adalah daripada sudut mimpi. Kerana kata para ulama, apabila seseorang itu tidur, maka dia akan keluar ruhnya pada ketika itu, dan ruhnya pada ketika itu dia akan dapat bersama dengan apa yang disebut dengan alam jin tersebut. Maknanya apabila seseorang itu tidur, maka dia sudah masuk ke alam tersebut. Maka apakah kaitannya mimpi itu dengan Islam? Ataupun apakah kaitannya mimpi itu dengan gangguan daripada makhluk halus? Maka kita mengambil hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyatakan bahawasanya mimpi itu ada tiga. Mimpi itu ada tiga jenis. Yang pertamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu adalah mimpi yang mana ianya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi yang kedua yang disebut dengan mimpi daripada permainan syaitan. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kita melihat orang tua-tua kita dulu, apabilanya kita bermimpi sesuatu benda yang buruk, biasanya orang tua-tua mengatakan ini adalah merupakan mimpi daripada syaitan. Apa yang disebut oleh orang tua-tua itu perlu kita mengambil pengajaran dan perlu kita mengambil pengetahuan. Yang disebutkan mimpi dengan syaitan itu, kita kena menganggap, janganlah kita menganggap mimpi itu tidak boleh ditafsirkan. Menjadi salah faham pada masyarakat kita apabila disebut mimpi itu mainan syaitan, akhirnya mereka tidak mengambil indah, dalam arti kata mereka tidak mengambil persediaan. Sebenarnya mimpi daripada syaitan itu, kata para ulama, sudah menunjukkan bahawasanya manusia itu sendiri sebenarnya sedang diganggu oleh syaitan laknatullah. Jadi sebab itulah di dalam rawatan kita, apabila seseorang itu menyatakan yang dia sakit, maka kaedah pertama untuk kita mengesan seseorang itu yang kena gangguan adalah melalui mimpi yang mereka mimpi selama ini, yang boleh kita kategorikan mimpi itu adalah mimpi daripada syaitan.
Okey, yang ketiganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut dengan mimpi yang menyebabkan faktor itu adalah daripada diri kita sendiri. Sebagai contoh, katakan kita hendak pergi berkelah. Apabila kita tidur pada malam hari, kita sudah menggambarkan bagaimana suasana untuk kita berkelah. Tiba-tiba bila kita tidur pada malam tersebut, kita bermimpi yang kita ini sedang pergi di pantai yang indah. Maka kata para ulama, mimpi itu tidak perlu ditafsirkan kerana mimpi itu adalah merupakan faktor dalaman ketika mana ingatannya terlalu kuat ketika mana dia tidur. Maka daripada sini jelas kita melihat Islam mengambil salah satu kaedah untuk kita mengesan makhluk halus itu adalah melalui takbir mimpi. Yang keduanya, kata para ulama, kita mengesan gangguan makhluk halus itu setelah mana mereka pergi berjumpa dengan para doktor untuk mereka mengesan penyakit yang ada dalam tubuh badan mereka. Contohnya mereka sakit di kawasan dada mereka, yang kita kategorikan penyakit jantung. Tetapi setelah mana mereka pergi jumpa dengan doktor, maka doktor melakukan pemeriksaan. Doktor cuba cek dekat jantungnya, tetapi hasilnya mereka tidak dapat kesan. Bukan sekadar untuk mengesan penyakit, tapi alat yang mereka ada itu sedikit pun tidak dapat mengesan jantung yang ada pada ketika itu. Maka biasanya dalam kategori ini, maka kita mengatakan ini adalah merupakan tanda-tanda gangguan daripada makhluk halus. Maka secara ringkasnya saya ingin menyatakan di sini, saya memberikan dua panduan secara jelas kepada kita untuk kita mengesan gangguan makhluk halus ini. Pertama melalui mimpi, yang keduanya melalui yang disebut ketika mana mereka jaga. InsyaAllah kita akan cuba sambung pada masa yang akan datang. Panduan untuk mengesan makhluk halus di dalam tubuh badan manusia adalah merupakan satu kaedah yang paling penting. Kerana makhluk halus ini adalah merupakan makhluk yang tidak nampak dengan mata kasar kita. Oleh yang demikian, kita memerlukan kaedah dan panduan untuk kita mengesan makhluk halus dalam tubuh badan kita. Di antara kaedah yang telah disebut dan dibincang oleh para ulama kita, antaranya kaedah melalui tidur. Apabila seseorang itu tidur, maka biasanya dia akan masuk ke alam-alam yang disebut dengan alam ghaib dan juga alam-alam ajaib. Jadi salah satu daripada cara yang ditetapkan oleh Islam ataupun yang diperbolehkan ataupun diharuskan oleh Islam untuk kita mengesan ataupun mengenali makhluk halus ini adalah di antaranya adalah melalui tidur. Okey, bagaimana pula kita cuba untuk mengesan makhluk halus ini melalui tidur? Apakah semua mimpi-mimpi yang pernah kita mimpi boleh ditafsirkan? Ataupun kesemua mimpi-mimpi yang pernah berlaku dalam hidup kita ini boleh kita tolak secara mentah-mentah? Maka di sinilah memerlukan kepada satu garis panduan supaya kita dapat melihat, ataupun dalam erti kata lain, supaya kita dapat menghurai ataupun mentafsirkan mimpi kita. Maka kita melihat yang pertama, orang yang hendak menafsirkan mimpi itu, dia mestilah mempunyai syarat ataupun kriteria-kriteria tertentu. Jadi, apabila kita menyebut salah satu kaedah kita mengesan makhluk halus melalui mimpi, maka di sana bukan semua orang boleh menafsirkan mimpi tersebut. Hanya orang-orang yang tertentu yang memiliki kriteria ataupun syarat-syarat tertentu. Di antara syarat yang digariskan oleh ulama kita, pertama sekali orang yang nak mentadbir mimpi ataupun menafsir mimpi itu, pertama sekali dia mestilah orang yang mempunyai keilmuan ataupun keahlian dalam Al-Quranul Karim. Maksudnya dia mesti orang yang memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua disebut oleh ulama kita, kriteria untuk kita mengenali ataupun menafsirkan mimpi itu, dia mesti mengetahui berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia mengetahui Al-Quran, yang kedua dia mesti mengetahui akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata para ulama, seseorang yang hendak mentafsirkan mimpi itu, dia mestilah mempunyai ilmu di mana dia mengetahui keadaan manusia, kelakuan manusia, sifat manusia dan juga perangai manusia. Sebab apa bila kita nak takbir mimpi itu, faktor-faktor yang macam itu perlu kita mengetahui supaya mimpi yang kita tafsir itu tidak salah ataupun tidak tepat seperti mana apa yang kita mimpi. Kemudian yang ketiga kata para ulama, di antara mereka yang perlu menafsirkan mimpi itu juga syaratnya yang keempat, kata para ulama, ingatan dia mesti kena kuat. Dia bukan seorang yang pelupa, dia mesti mempunyai ingatan yang kuat. Kemudian yang kelima kata para ulama, syarat untuk kita menafsirkan mimpi ini, orang yang menafsirkan mimpi itu dan orang yang hendak ditafsirkan itu, dia mestilah mempunyai perilaku ataupun dia mempunyai akhlak yang baik. Okey, apabila seseorang itu sudah ada syarat-syarat
untuk menafsirkan mimpi itu. Maka apabila kita yang terlibat dalam bidang perubatan ataupun kepada orang-orang yang mana mereka mimpi seperti mana mimpi-mimpi yang akan saya sebutkan nanti, maka mereka ini disyaki, mempunyai tanda-tanda yang mereka ini diganggu. Di antara mimpi-mimpi yang mana mereka ini diganggu, seperti mana yang disusun oleh para ulama, ada beberapa tanda yang boleh menunjukkan seseorang itu sedang diganggu. Jadi pertama sekali, sebelum saya meneruskan lagi berkenaan dengan tanda-tanda orang yang mimpi yang boleh kita kesan orang tu kena gangguan, mungkin orang akan bertanya, apakah dalil, ada tak dalil dalam Al-Quran, ada tak dalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mimpi ini boleh diterima pakai sebagai hukum. Maka saya ingin menyebut pertama di dalam kitab yang dikarang oleh ulama yang bertajuk Tafsirul Ihlam, yang dikarang oleh Ibn Sirin, yang banyak menceritakan dan juga menguraikan berkenaan dengan kaedah-kaedah mimpi. Maka dalam kitab tersebut disebut dalam muqaddimahnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawasanya Nabi kata mimpi itu ada 3 jenis. Satu, mimpi itu daripada Allah yang boleh kita kata ia satu petanda yang baik. Yang keduanya, mimpi itu adalah daripada syaitan laknatullah. Jadi kalau mimpi daripada syaitan laknatullah ini, biasanya orang tua kita apabila kita memberitahu kepada mereka yang kita mimpi pada semalam, pada waktu malam kita mimpi dengan mimpi yang buruk, biasanya orang tua akan sebut ini adalah mainan daripada syaitan. Okey, apabila kita menyebut ini adalah mainan daripada syaitan, maka dia akan terhenti sekadar itu. Maka tidak akan ada penyelidikan, tidak akan ada pentakwilan. Tapi apabila kita menyebut mimpi ini adalah ciri-ciri daripada kamu diganggu oleh syaitan laknatullah, maka pada ketika itu daripada jawapan itu akan ada kesinambungan supaya orang akan mendapat rawatan kemungkinan mereka sedang diganggu oleh makhluk halus. Jadi itu di antara beberapa benda yang perlu kita lihat dan kita kaji semula supaya pemahaman orang tua-tua dulu kita boleh menjadikan pengajaran dan bukan kita boleh menolak secara mentah-mentah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan tanda ataupun jenis-jenis mimpi itu, yang mana kadang-kadang jenis mimpi itu adalah pengaruh daripada diri kita sendiri. Contoh apabila kita tidur dalam waktu keadaan kita lapar. Jadi bila kita tidur tu, kita biasanya kita akan mimpi benda-benda yang kita inginkan. Contoh, katakanlah, saya ambil contoh ulama kita. Pernah seorang ulama didatangi oleh seorang anak murid. Bertanya kepada dia, bagaimana cara untuk saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama ni dia tak jawab direct. Dia ajak dan dia jemput anak murid tersebut supaya makan di rumah dia. Jadi apabila makan di rumah dia, maka pada ketika itu dia jamulah makanan. Kalau istilah kita dia jamu makan nasi lah. Bila sudah makan, bila habis saja makan nasi, ulama tu kata kamu pergi tidur. Jadi masa orang ni makan nasi dan bila orang ni tidur, masa sebelum dia tidur tu dalam otaknya dia duduk memikir. Biasa orang lepas makan nasi dia nak minum air. Jadi apabila dia tidur itu, pengaruh itu sudah masuk dalam mimpi dia. Dia mimpi bukan sekadar air secawan, tetapi air selaut datang kepadanya. Maka ini yang disebut dengan pengaruh mimpi itu. Apabila kita nak kepada satu benda, kadang-kadang benda itu boleh masuk dalam mimpi kita. Yang ini kata para ulama, kita biasanya tidak perlu menafsirkan, maka dia tidak ada apa-apa tanda. Maka tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mimpi pada benda yang baik, benda itu adalah benda ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kalau kamu mimpi benda-benda yang buruk, itu sebenarnya kamu sudah diganggu oleh syaitan laknatullah. Berbalik kepada perubatan kita ini, maka yang disebut oleh para ulama yang berkaitan dengan tanda tidur ini, biasanya apabila orang itu diganggu, pertama sekali dia sukar untuk tidur. Timbul pula persoalan, kenapa dia sukar nak tidur? Okey, kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, biasanya makhluk halus ini, jin itu sendiri, biasanya dia tidak tidur pada waktu malam. Malam adalah waktu untuk bekerja bagi makhluk halus. Sebab itu bila kita melihat 90%, boleh dikatakan 90% mereka yang kena gangguan makhluk halus ini biasanya mereka sukar untuk tidur pada waktu malam. Jadi bila manusia ini dia tidak tidur pada waktu malam, sedangkan Allah menjadikan malam itu sebagai tidur untuk istirahat. Bila dia tak tidur, menyebabkan pada ketika itu urat saraf, oksigen tidak boleh masuk penuh dalam tubuh badannya, yang menyebabkan sistem yang ada dalam tubuh badan ini dia tidak akan bergerak seperti mana biasa. Jadi akan timbullah banyak masalah bila kita tidur tidak cukup. Biasanya masalah-masalah jasmani pun juga akan berlaku, menyebabkan kita ini akan mudah marah, menyebabkan emosi kita, jiwa kita tidak stabil. Inilah di antara tanda gangguan daripada makhluk halus. Kemudian yang keduanya, kata para ulama, kalau dia boleh tidur, kalau dia boleh tidur pun, biasanya dia tidur dalam keadaan terjaga-jaga.
Bila dia tidur, katakan pukul 10, pukul 11 terjaga. Tidur lagi pada pukul 12 jaga. Tidur. Maka orang yang tidur dalam keadaan yang macam ni, biasanya dikategorikan orang itu tidak sihat. Sama ada jasmaniah dia, apatah lagi rohaniah dia, biasanya orang ini seringkali diganggu oleh makhluk halus. Rentetan daripada tidak boleh tidur itu akan timbul pula penyakit ketiga, iaitu penyakit pening kepala. Biasa kita kalau tak tidur pada waktu malam ataupun tidur dalam keadaan terkejut, terjaga-jaga, biasanya kita akan menghadapi masalah seterusnya, iaitu masalah gangguan dalam fikiran kita. Yang kita istilahkan pada hari ini migrain, sakit kepala. Tetapi sakit kepala itu sampai kepada tahap obat sudah tidak menjadi apa-apa kepadanya. Minum obat, makan obat sudah tidak memberi kesan. Maka apabila benda itu berlaku, kata para ulama, kemungkinan mereka itu sedang diganggu oleh makhluk halus. Okey, kita habis kepada bab yang disebut dengan tanda ataupun waktu-waktu sebelum daripada kita nak tidur. Kemudian apabila kita tidur pula, biasanya kita akan mimpi. Di antara mimpi yang boleh kita tafsirkan, biasanya kita akan mimpi binatang-binatang berbisa. Sebagai contoh, kadang-kadang kita bermimpi ular. Maka apabila kita bermimpi ular, maka terkadang-kadang apabila kita bermimpi ular, orang itu sedang diganggu oleh makhluk yang kemungkinan makhluk itu sejenisnya daripada ular. Kenapa ular menjadi musuh kita? Melihat balik dalam sejarah, ketika mana iblis laknatullah dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Maka iblis ini berusaha untuk masuk ke dalam syurga, tapi dia tidak boleh masuk melalui direct, maka dia masuk melalui perantaraan ular. Maka dalam sejarah menyatakan ular ini asalnya mempunyai kaki, tetapi oleh kerana dia telah menerima kafarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ular itu dia tak ada kaki. Jadi rupanya makhluk halus iblis tu dia masuk dalam mulut ular, dan ular itu terus masuk ke dalam syurga, dan juga dia mengganggu pada ketika itu Adam dan juga Hawa, menyebabkan mereka ini keluar daripada syurga dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ular ini, kata para ulama, salah satu daripada alamat ataupun tanda biasanya seseorang itu terkena sihir. Ingin saya ulang lagi sekali, apabila orang tersebut bermimpi kepada tanda-tanda makhluk, tanda-tanda daripada binatang tadi, biasanya mereka diganggu oleh makhluk halus, dan ini kata para ulama adalah tanda-tanda seseorang itu disihir. Saya sebut tanda disihir supaya masyarakat umum mereka tidak keliru apabila kita sebut orang ini disihir. Tanda sihir dengan disihir itu agak berbeza. Contoh, apabila Nabi SAW ditanya berkenaan dengan bila kiamat itu akan berlaku, Nabi SAW tidak boleh jawab, kerana kiamat itu salah satu benda yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekiranya ditanya bilakah tanda-tanda kiamat itu berlaku, Nabi boleh jawab. Tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil. Jadi apa yang kita bentangkan pada hari ini sebenarnya satu mekanisme, satu kayu pengukur untuk menyatakan ini adalah tanda-tanda orang yang diganggu. Maknanya bukan 100% mereka itu diganggu. Saya sebut benda ini supaya kita jelas, supaya kita tidak menuduh seseorang itu disihir dan sebagainya, tetapi kita menyatakan ini adalah tanda-tanda seseorang itu disihir. Jadi kalau kita mimpi seseorang itu binatang tadi mengejar kita, ular mengejar kita ataupun patuk kita, biasa dalam istilah orang tua-tua ada menyebut, apabila kena sahaja patuk ular, biasanya orang itu akan ada orang masuk meminang dia. Ini biasanya pandangan orang tua-tua. Kalau kita nak guna pandangan ini secara meluas pun tak boleh. Kalaulah peringkat nenek umur 80 tahun dipatuk ular, adakah pada ketika itu orang akan kata dia juga hendak dipinang? Tapi dunia pada hari ini kita jangan kata. Kita baca dalam akhbar pada hari ini, umur 80 pun dah ada kahwin lagi. Maknanya kita tidak boleh tolak secara sepenuhnya. Tetapi di dalam perubatan Islam, kata ulama kita, orang yang mimpi dikejar ular, maknanya mereka itu sedang diserang oleh sihir-sihir tertentu. Tetapi apabila mereka bermimpi, ular itu sudah patuk mereka, biasanya sihir itu sudah masuk ke dalam tubuh badan mereka. Maka apa perlu yang kita buat? Maka kata para ulama, pada waktu itulah kita cari tempat-tempat rawatan untuk kita merawat diri kita. Itu kalau kita mimpi ular. Kalau kita mimpi pula antaranya kucing. Kucing yang kita duk bela dekat rumah kita itu, sebenarnya kucing ini dia agak special penciptaan dia. Sebab itu biasanya orang menggunakan sihir itu, biasanya orang menggunakan misai kucing. Misai kucing. Misai kucing yang buat teh tu tak apa. Ni misai kucing yang dibuat ilmu pengasih.
Yang itu yang tidak dibenarkan. Digunakan bahan-bahan tertentu pada binatang-binatang tertentu untuk mereka puja, untuk mereka baca jampi serapah, untuk mereka masukkan makhluk halus pada ketika itu untuk dijadikan ilmu pengasih. Maka apabila orang datang rawat dengan kita, apabila mereka bertanya, saya tanya pada mereka, pernah tak kamu mimpi binatang? Biasanya dia sebut, Ustaz, saya pernah mimpi binatang, antaranya saya mimpi kucing. Dan kucing itu berwarna hitam. Maka kita boleh mendapat gambaran orang ini kemungkinan sedang diganggu oleh sihir yang dinamakan dengan sihir pengasih. Itu di antara beberapa tanda yang dapat kita lihat orang itu, dia dapat mengesan diri dia sendiri apakah dia diganggu oleh makhluk halus ataupun tidak. Okey, seterusnya. Mimpi-mimpi buruk di antaranya lain. Selain daripada mimpi binatang berbisa yang saya sebutkan tadi, kata para ulama lagi, dalam keadaan tidur itu kadang-kadang orang boleh bangun berjalan. Dia tidur macam cerita Piramli, dia pejam mata tapi dia bangun berjalan. Maka yang bangun berjalan itu siapa yang membangunkan dia? Baik itu kadang-kadang bila orang yang kena gangguan ni, dia tidur atas katil bilik dia jaga-jaga tidur dalam tandas. Kenapa boleh jadi macam ni? Siapa yang menjalankan dia? Apa makhluk yang menjalankan dia? Inilah kata para ulama makhluk halus. Kita kena ingat makhluk halus ni bukan dokong dia, tetapi makhluk halus ini masuk dalam tubuh badan dia dan menggerakkan dia. Okey, boleh ataupun tidak makhluk halus itu mengangkat dia boleh? Kita baca dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ketika mana Nabi Sulaiman nak supaya istana Balqis itu diangkat, salah satu yang minta offer pada ketika itu adalah Ifrit, menunjukkan bahawasanya makhluk halus ni dia boleh mengubah. Kalau dia nak mengangkat kita pun boleh, kalau dia nak masuk dalam tubuh badan, dia nak berjalan pun boleh pada ketika itu. Jadi kata para ulama, salah satu daripada tanda seseorang itu diganggu ketika mana dia tidur, kadang-kadang dia boleh bangun berjalan, dia boleh bergerak. Kadang-kadang dia boleh menangis waktu dia tidur. Kadang-kadang dia boleh bercakap sesuatu benda. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan nak tahu suami tuan-tuan itu ada gangguan ataupun tak ada gangguan, tuan-tuan kena, masa dia tidur, tuan-tuan kena tape. Kena rakam, tengok dia, lepas tu tunjuk dekat dia. Isteri pun sama. Jadi itu kita boleh tengok di antara tanda sama ada suami kita ada saka, ada gangguan daripada makhluk halus, biasanya kita boleh cek melalui tidur. Antara tandanya lagi, biasanya dia akan menangis. Ketika mana dia tidur, dia akan bercakap ketika mana tidur, dan juga kata para ulama di sini, biasanya giginya akan berlaga ketika mana tidur. Maka semuanya ini adalah merupakan tanda seseorang itu sedang diganggu oleh makhluk halus. Dan katanya lagi para ulama berkenaan dengan tidurnya ini, biasanya bila dia tidur, dia akan mimpi. Apa mimpi? Yang tadi kita dah bincang dah. Mimpi binatang berbisa. Kadang-kadang juga dia mimpi antaranya tempat-tempat peribadatan. Tempat-tempat ibadat, kadang-kadang dia mimpi kuil. Kadang-kadang dia mimpi gereja. Kadang-kadang dia mimpi masjid, tempat-tempat ibadat. Maka tempat-tempat ibadat itu biasanya dia akan menunjukkan bahwasanya kategori jin yang ada itu. Maknanya kalau dia mimpi pada ketika itu, dia mimpi gereja, maka kemungkinan dia sedang diganggu oleh jin yang mana beragama Kristian. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bincang berkenaan dengan dunia jin. Bila kita bincang berkenaan dengan dunia jin, maka kita akan dapat lihat di sana, jin ini pertama dia ada agama, jin ini ada jantan betina, jin ini ada pemakanan dia, di mana jin ini duduk, di situ insya-Allah kita akan bincang daripada keadaan yang lain, slot yang lain kita akan bincangkan. Okey, berbalik pada persoalan yang saya sebutkan tadi, iaitu tanda-tanda gangguan ketika mana tidur itu, dia akan mimpi tempat peribadatan, dan kadang-kadang biasanya dia akan mimpi, contohnya dia mimpi padri itu sendiri. Kadang-kadang dia mimpi sami itu sendiri. Biasanya gangguan jin pada ketika itu biasanya bukan daripada jin-jin yang biasa, tetapi jin-jin yang mempunyai agama-agama tertentu. Dan kata para ulama lagi, kita mimpi antaranya tempat-tempat kotor. Ustaz, saya mimpi masuk tandas tempat kotor. Ustaz, saya mimpi berada di tempat pembuangan, pembuangan sampah itu di antara tempat kotor. Ustaz, saya mimpi di tanah perkuburan. Maka semuanya itu boleh ditafsirkan mengikut ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Maka itu berkenaan dengan mimpi. Ada lagi kata para ulama, biasanya lagi kita mimpi berkenaan dengan benda-benda tajam. Apa yang kita mimpi? Kadang-kadang kita mimpi pisau. Kadang-kadang kita mimpi paku. Kadang-kadang kita mimpi keris. Kadang-kadang kita mimpi pula jenis kaca, ini jenis santau. Kadang-kadang kita mimpi jenis rebung. Kadang-kadang kita mimpi jenis bisa ular. Semuanya ini biasanya kita boleh kategorikan gangguan, dan gangguan ini kemungkinan kita boleh kategorikan gangguan santau. Dan ada lagi kata para ulama,
Di antara tanda mimpi yang agak kritikal, biasanya kita mimpi mendukung bayi. Kita mimpi mendukung budak. Biasanya ini berlaku kepada golongan wanita. Dia bermimpi mendukung budak, dan yang agak lebih teruk itu apabila dia mimpi dia dukung budak dalam keadaan menyusu. Berkata ulama perubatan, biasanya apabila kita mimpi mendukung budak, yang mana budak itu kita menyusu dia, kemungkinan pada ketika itu sihir ataupun gangguan makhluk halus sudah berada dalam tubuh badannya. Jadi orang tanya saya, macam mana pula dengan orang lelaki? Jadi kalau orang lelaki itu, kalau dia mimpi tidak menyusu lah. Biasa orang lelaki ini kalau dia mimpi, tanda-tanda daripada saka tu, biasanya yang dia mimpi adalah dia berjalan dalam keadaan waktu tidur. Itu di antara tanda-tanda bagi golongan lelaki dan perempuan. Sebab itu kita melihat tanda-tanda bagi lelaki dan tanda-tanda bagi perempuan juga sebenarnya kadang-kadang tidak sama. Maka itu merupakan kaedah pertama. Yang saya sebut lebih kurang hampir 10 tadi. Dan kalau kita ada salah satu daripada tanda-tanda ini, berkemungkinan kita ini sedang diganggu oleh makhluk halus, maka tindakan seterusnya itu iaitu tindakan untuk kita pergi mendapat rawatan-rawatan, khususnya rawatan-rawatan Islam, kerana kita tidak mahu penyakit yang ada dalam tubuh badan kita itu merebak, yang akhirnya akan memberi kesan kepada penyakit fizikal seperti mana kanser ketumbuhan dan sebagainya, yang hari ini tidak ada obat untuk mengubatinya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan jaga pula. Biasanya bila makhluk halus itu sudah berada dalam tubuh badannya, pertama sekali dia nak buat ibadat rasa berat. Dia nak sembahyang rasa berat. Dia nak belajar ilmu agama dia rasa berat. Kemudian dia nak berzikir dia rasa berat. Dia nak baca Quran dia rasa berat. Bila datang saja nak sembahyang, dia akan melewat-lewatkan sembahyang. Bila nak baca Quran, dia bertangguh pada besok hari. Pendek kata, dia sering lalai daripada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, tanda ketika mana jaga hasil daripada tidur yang tidak cukup ini, yang keduanya kata ulama, dia adalah orang yang mudah marah. Sebab apa dia mudah marah? Sebab kata Rasulullah SAW, makhluk halus ini berjalan melalui saluran darah kita. Saluran darah kita. Dan darah ini menunjukkan satu benda yang penting sebenarnya. Lepas itu kita melihat daripada segi ilmu moden, untuk mengesan sesuatu penyakit biasanya diambil sampel darah. Okey, daripada sudut Islam juga sama. Sebab itu bila kita melihat seseorang itu yang meninggal dunia, yang mana daripada sebelum dia meninggal itu darah penuh dalam tubuh badan dia. Tetapi apabila dia meninggal dunia, lebih kurang 10 sehingga 15 minit darahnya itu sudah hilang daripada tubuh badannya. Persoalan dia, ke mana darah itu pergi? Ini persoalan dia. Kemudian kita melihat pula orang mati syahid. Kenapa orang mati syahid itu kita tidak boleh mandikan dia? Bahkan orang yang mati syahid itu darahnya tetap ada dalam tubuh badannya sampai hari kiamat. Sebab itulah kata Nabi SAW, orang yang mati syahid ini adalah hidup. Dan menunjukkan erti kata para ulama, darah dan juga roh ini mempunyai pertalian. Darah dan roh ini mempunyai pertalian. Jadi oleh yang demikian Nabi kata, makhluk halus itu berjalan melalui saluran darah kamu. Sebab itulah bila kita melihat, Nabi selalu pesan pada kita, jangan marah. La taghdab, la taghdab. Kerana ini nak menunjukkan bahawasanya orang yang marah itu biasanya dia sedang diganggu oleh makhluk halus. Okey, dua tanda. Tanda yang ketiga dalam keadaan jaga yang kita boleh nampak, orang yang ada gangguan ni biasanya dia terlalu sensitif. Selalu beremosi. Kalau kita cakap gurau dengan dia pun kadang-kadang dia marah. Dia orang yang selalu sensitif. Dia suka duduk seorang-seorang. Kadang-kadang dia bercakap dengan diri dia. Akhirnya boleh berlaku kemurungan. Akhirnya boleh mengaku gangguan-gangguan yang lebih dahsyat. Kerana kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, makhluk halus ini biasanya dia akan ganggu kita pertama ketika mana waktu kita amat sedih. Kita sedih dengan kematian. Orang yang kita sayang, masa kita sedih, itulah makhluk halus akan masuk dalam tubuh badan kita. Yang kedua kata ulama, ketika mana kita marah. Marah yang bersangatan. Sebab itu orang marah, dia tidak boleh kontrol kemarahan dia. Out of control. Sebab itu orang marah, tindakan dia itu tidak wajar, tidak waras, tidak matang. Ini orang yang marah. Yang ketiganya, dia ganggu kita ketika mana, kata para ulama, ketika mana kita dalam keadaan ketakutan. Cuba kita lihat, apabila seseorang itu diganggu, biasanya benda ini akan menakutkan kita dulu. Kadang-kadang dia bagi jendela kita bergerak. Kadang-kadang dia bagi pintu kita bergerak. Kerana sifat makhluk halus itu dia perlu tumpang pada benda. Jin ini sifat dia kena tumpang benda sebab penciptaan dia daripada api. Okey, kalau penciptaan daripada api, api ini dia tak boleh muncul sendiri.
Dia mesti kena ada benda. Kayu bila kita bakar baru dia menyala, baru api tu naik. Maka kayu itu sebagai penyebab. Okey, kita bakar kertas, barulah dia naik. Sebab itu sifat yang ada kepada makhluk halus ni adalah sifat menumpang. Tu kadang-kadang dia bagi jendela kita bergerak, kita pun takut. Dalam keadaan takut itulah makhluk halus itu akan mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh badan manusia. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ini, kita jangan marah. Yang keduanya, kita jangan bersedih. Kerana apa yang telah berlaku itu sesuatu benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya kita melihat tanda-tanda pada waktu jaga, mereka ini biasanya akan sakit sendi-sendi utama. Sendi-sendi utama ni adalah sendi-sendi yang kita gunakan untuk sembahyang kita. Sendi utama antaranya lutut. Kita pelik dan hairan. Bila pergi masjid dan surau sakit lutut. Bila pergi pula karaoke tak sakit lutut. Sebab apa? Sebab makhluk halus tu dia ganggu kita. Dan kadang-kadang lutut ni sakit sampai kepada tahap akan berlakunya saraf itu tersimpul di bawah ni. Maknanya kalau saraf tu tersimpul menyebabkan kadang-kadang kita boleh sakit lutut. Jadi bila kita pergi buat operation, dia betulkan balik saraf itu. Tapi yang pelik dan ajaibnya, selepas betulkan itu dalam tempoh seminggu dua, tersimpul balik. Siapa yang menyimpulkan dia itu? Sebab itu dalam perubatan kita mengatakan ini adalah merupakan laluan-laluan daripada makhluk halus, yang dia boleh masuk melalui darah, yang dia boleh masuk melalui saraf. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menceritakan benda ini supaya kita menjadikan ianya sebagai alternatif. Setelah tuan-tuan dan puan-puan mendapat rawatan moden, tidak dapat mengesan makhluk halus, maka kita minta supaya mereka itu datang buat scan ataupun cek daripada sudut rawatan Islam ini. Takut ada benda-benda lain, yang mana benda itu benda daripada gangguan daripada makhluk halus. Jadi dia akan pegang sendi-sendi utama kita, biasanya bawah lutut kita, dan biasanya dua dayung kita kat belakang ni, dia akan duduk dekat tengah-tengah ni. Biasa kita akan rasa berat. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat orang yang kena santau, kenapa dia berjalan bongkok? Sebab pertama sekali dia batuk. Dia batuk-batuk itu. Kemudian yang keduanya, makhluk halus tu akan bertenggek dekat badan dia, dekat atas belakang tengkok dia ni. Kita tidak boleh nampak makhluk halus. Kadang-kadang orang tanya kita, apakah kita boleh nampak makhluk halus itu? Kita tidak boleh nampak. Biasanya orang yang nampak makhluk halus ini, pertamanya orang yang menggunakan sihir. Dia boleh nampak makhluk halus. Sebab itu kadang-kadang orang yang datang rawat dengan kita, kalau saya ada seorang pesakit, pesakit ni dia sakit bahagian belakang ni. Saya ada pula pesakit lain, yang mana pesakit ini juga diganggu. Maka pesakit lain ni akan maklum pada saya, Ustaz, di atas belakang itu yang dia rasa berat tu, sebab ada makhluk lain atas tubuh badan dia. Itu adalah pengalaman-pengalaman kita ketika mana kita merawat. Jadi pada ketika itulah kita menyatakan makhluk halus itu dia berada pada atas tengkuknya, itu menyebabkan dia akan rasa berat dalam dia pergi mana-mana. Okey, seterusnya kata para ulama lagi, orang yang kena gangguan ini, fizikal dia akan dapat rasa. Contohnya orang itu kena sihir, biasanya bila dia berjalan, tapak kaki dia ni dia rasa macam ada jarum. Dia berjalan, dia rasa sakit. Kadang-kadang dia rasa macam telur. Dia rasa macam ada telur. Bila dia berjalan tu, kadang-kadang dia rasa macam batu. Dia berjalan pijak atas batu, menyebabkan kadang-kadang dia tidak selesa dalam kehidupan dia. Okey, dengan apa dia buat? Bahan-bahan yang dibuat itu, yang ini insya-Allah kita akan bincang apabila kita membincangkan bab santau nanti. Bila kita bincang bab santau, kita boleh melihat kenapa dia kena jenis jarum. Kenapa dia kena pula jenis telur. Dia rasa macam dia pijak batu. Yang itu biasanya kita akan masuk pada satu slot yang membincangkan berkenaan dengan santau dan juga bahan-bahan santau. Kemudian seterusnya kata para ulama kita, orang yang ada tanda dalam keadaan jaga ni, yang lebih kritikalnya, mereka akan rasa sakit pada salah satu daripada anggota tubuh badan mereka. Sebagai contoh, kadang-kadang mereka rasa sakit dalam kawasan perut mereka. Apabila mereka pergi buat kajian ataupun mereka pergi x-ray, biasanya mereka akan nampak ada ketulan. Ada ketulan yang kita panggil ketumbuhan. Maka mereka pun buat uji kaji ada. Jadi kalaulah mereka tidak mengeluarkan benda ini, menyebabkan orang tu akan rasa sakit. Jadi apabila orang itu rasa sakit, dia tidak selesa, maka dia minta supaya ketumbuhan ini dibuang. Ketumbuhan ini hendaklah dibuang. Tetapi dia nak confirmkan betul ke? Akhirnya dia pergilah kepada 3-4 tempat rawatan yang kita boleh kategorikan pakar. Pergi pakar sana, pergi pakar sini. Kemudian mereka, sekarang ni zaman teknologi, mereka boleh print keluar benda yang dalam perut kita ni, mereka boleh print keluar, tunjuk bahawasanya bila mereka buat x-ray boleh nampak benda ni. Tetapi perkara yang lebih ajaib daripada itu, apabila hari mereka nak buat operation ni, apabila mereka operate, mereka belah,
Ketulan yang tadi sepatutnya ada sudah tidak ada. Dia jadi macam biskut Mary, sekejap ada, sekejap tak ada. Kemudian bila dia jahit balik, selepas daripada itu rasa sakit tu masih ada. Pergi pula buat x-ray selepas daripada itu, bila cek masih ada ketulan. Tapi doktor bila nak operasi ni, doktor pun mula pening kepala. Sebab apa? Dia biskut Mary, sekejap ada, sekejap tak ada. Operation buka tak ada, katup ada, sekejap tak ada. Jadi oleh yang demikian kita mengatakan, apabila seseorang itu pergi untuk mendapatkan rawatan daripada doktor biasa, bila doktor sudah tidak dapat mengesan penyakit, maka biasanya kita kategorikan ini adalah merupakan gangguan daripada makhluk halus. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntut yang dirahmati Allah, di sini kita ingin menyatakan, perubatan Islam tidak pernah menentang perubatan moden. Bahkan perubatan Islam ini juga sebenarnya adalah perubatan yang sewajarnya menjadi rawatan utama kepada orang Islam itu sendiri. Tetapi oleh kerana rawatan Islam ini pada hari ini, sebab kebanyakan orang semua sudah meletakkan benda itu perlu dilihat fakta, saintologi melalui sains dan sebagainya, akhirnya benda-benda macam ni dia jadi nombor dua, dia jadi alternatif. Jadi kalaulah menjadi alternatif tidak menjadi masalah, cuma alternatif itu janganlah kita pergi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di antaranya kepada bomo, kepada orang-orang yang menggunakan hadam, kerana persoalan-persoalan itu boleh menyebabkan dan boleh menghancurkan akidah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, para jemaah, para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat kita sebut di sini bahawasanya apabila kita terkena penyakit-penyakit tertentu, kita kena kanser sebagai contoh, kita kena penyakit ketumbuhan, paru-paru berair, dan penyakit-penyakit yang diistilahkan tidak ada obat, doktor sudah putus asa, datanglah kepada rawatan Islam, kerana kita berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali maut, kecuali mati ataupun sakit tua. Dua tu je tak ada obat. Selain daripada itu semuanya ada obat. Atas dasar keyakinan inilah kita meletakkan pengharapan kepada orang-orang yang sakit kritikal supaya mereka balik pada agama, berpegang kepada agama, menjalankan rawatan mengikut cara agama. InsyaAllah mereka itu akan mendapat rawatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyakit mereka itu akan hilang. Jadi sudah dua kaedah, yang mana kaedah ini untuk kita kesan makhluk halus. Kaedah yang ketiga, iaitu kaedah menggunakan air. Kaedah dia bagaimana? Kaedah menggunakan air ini biasanya mudah dulu. Pertama sekali saya minum dulu. Okey, kaedah menggunakan air. Air ni kalau kita nampak air ni macam tak ada apa. Tetapi sebenarnya air ni mempunyai rahsia yang tertentu. Sebab itu kita bila bincang bab air ni, biasanya air ni kita nak buat rawatan, biasanya kita akan menggunakan air-air tertentu. Contohnya kita menggunakan air zam-zam. Saya ambil contoh aja. Kenapa kita guna air zam-zam? Kerana dalam air zam-zam itu kata ulama dan juga kata perubatan moden, kalaulah kita ambil air zam-zam ni, kita ambil dan kita buat ketulan macam ais tu, kemudian kita guna alat untuk melihat apa yang ada dalam air ni, kita akan nampak terpancarlah 12 jenis warna yang ada dalam tu. Rupanya warna-warna ni lah sebenarnya yang akan masuk di dalam tubuh badan kita, yang kita sebut dengan aura. Kerana sihir ini biasanya kita panggil dia juga dengan ilmu hitam. Sebab itu bila orang yang terkena dengan gangguan makhluk halus ni, tubuh badannya sudah tidak ada cahaya. Macam mana kita nak cahayakan balik? Itulah kita menggunakan perubatan, menggunakan air zam-zam. Dan istimewanya lagi air ini, kata para ulama, apabila kita baca. Kita baca, kita tiup dalam air. Lepas itu kalau kita bincangkan nanti berkenaan dengan kita nak mengenali bomo, kita boleh tahu. Dalam rawatan Islam, bila kita jampi dalam air, biasanya kita akan tiup dia itu lembut. Kita tiup lembut lepas kita baca Fatihah ke ayat kursi, kita tiup lembut. Kalau kita nak tahu orang itu menggunakan khadam, biasanya dia akan ludah dalam air itu. Kita pernah tengok perubatan-perubatan yang tidak Islamik. Apabila dia berubat, dia akan ludah. Dia akan ludah dalam tu. Perubatan kita terkena dengan sirih. Apabila kita nak rawat orang yang kena rasuk, kita pakailah sirih dalam mulut kita, kita sembuh. Jadi bila kita sembuh itu sebenarnya itu dipanggil semburan. Baik itu doa yang diajar oleh Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kita minta pada Allah berlindung daripada syaitan. Salah satu pada kaedah syaitan itu semburan.
Ini banyak yang digunakan. Jadi kaedah kita nak mengesan yang ketiganya, iaitu dengan cara kita minum air yang telah dibaca ayat-ayat Al-Quran. Apabila kita minum air tersebut, biasanya dia akan memberi kesan-kesan dalam tubuh badan. Sama ada kesannya badan kita panas tidak selesa, maka itu juga sebagai tanda orang itu sedang diganggu oleh makhluk halus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan tengok pada diri tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada dua benda tadi, gejala ketika mana tidur, gejala ketika mana jaga, kalau tuan-tuan ada salah satu daripadanya, cepat-cepatlah tuan-tuan mendapatkan rawatan. Kita takut benda ini akan terus merebak sehingga menjadi penyakit jasmani, maka lebih sukarlah pada ketika itu untuk kita rawat. Jadi di sini saya menyatakan panduan ataupun kaedah untuk kita mengesan makhluk halus paling ringkas sebagai first aid dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan sendiri mengesan makhluk halus ini, adakah dia ada dalam tubuh badan kita ataupun tidak berada dalam tubuh badan kita. Jadi sekianlah saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.